Satu isyarat kuat di tengah-tengah peperangan. Pada hari Rabu, 1 April 2026, media rasmi Iran mula mendakwa bahawa pasukan Chechen yang berkaitan dengan Ramzan Kadyrov bersedia untuk berjuang di sisi Iran. Sekiranya Amerika Syarikat mara untuk melakukan pencerobohan darat, mesejnya jauh lebih serius. Teheran ingin menunjukkan bahawa jika askar Amerika menjejakkan kaki di tanah Iran, konfrontasi itu mungkin tidak lagi sekadar perang udara dan boleh bertukar menjadi krisis ketenteraan yang lebih besar dengan pejuang asing turut memasuki barisan hadapan. Yang muncul di pusat cerita ini ialah unit-unit Chechnya yang dikaitkan dengan kumpulan Kadyrov dan terutamanya Komander Abdi Alaudinov, ketua pasukan Ahmad. Beliau sudah pernah menyatakan secara terbuka bahawa beliau bersedia untuk pergi ke Iran hari ini juga sekiranya kepimpinan Rusia memberi kebenaran. Ini membantu menjelaskan mengapa berita ini mendapat begitu banyak perhatian. Sekarang, Iran coba mengubah kemungkinan pencerobohan Amerika menjadi sesuatu yang lebih besar, hampir seperti satu seruan mobilisasi agama dan politik menentang Washington. Iran mahu menjelaskan bahawa mereka tidak berniat untuk menghadapi kemasukan tentera Amerika Syarikat secara bersendirian. Gerakan ini muncul tepat ketika kemungkinan tindakan melalui darat kembali menjadi perhatian. Reuters melaporkan bahawa kerajaan Trump sedang menilai untuk menggunakan tentera bagi mengambil alih Pulau Kursk yang merupakan titik penting untuk ekonomi Iran. Dan bahawa Marine serta tentera payung terjun telah dihantar ke rantau itu sebagai cara untuk memperluaskan pilihan ketenteraan Rumah Putih. Pada masa yang sama, Marco Rubio berkata bahawa Washington masih percaya boleh mencapai matlamatnya tanpa pencerobohan besar-besaran. Walaupun beliau mengakui penghantaran pasukan untuk memastikan ruang gerak sekiranya keadaan menjadi lebih buruk, iaitu bagaimana perang ini boleh berkembang. Menurut pandangan Iran, ia boleh keluar dari peringkat peluru berpandu dan peneboman dan memasuki fasa Participação limitada, incursões e resposta terrestre, di mana risiko ini menjadi lebih meletup di Teluk dan sekitar Selat Hormuz. Pulau Kursk secara bersendirian menyumbang kira-kira 90% daripada ekspor minyak Iran. Dan selat itu biasanya membawa hampir 20% minyak produk petroleum dan gas asli cecair dunia. Oleh itu, perkiraan ketenteraan itu amat keras. Jika Amerika Syarikat cuba menguasai kawasan itu untuk mencekik ekonomi Iran, kerosakan kepada Teheran akan menjadi sangat besar. Tetapi kosnya juga boleh menjadi sangat dahsyat untuk pihak Amerika sendiri kerana penganalisis yang ditemu bual oleh Reuters memberi amaran tentang risiko peluru berpandu, drone, periuk api laut dan perang yang lebih panjang. Itulah sebabnya ancaman pengukuhan dari Chechnya ini begitu berat. Ia berfungsi untuk meningkatkan kos politik dan ketenteraan bagi sebarang langkah di darat. Sebab naratif ini juga semakin jelas. Media kerajaan Iran sedang cuba menjual idea bahawa pencerobohan Amerika bukan sekadar satu pencerobohan terhadap Iran, tetapi satu peperangan yang lebih besar yang memberi kesan kepada Rusia, Timur Tengah, tenaga dan juga konflik di Ukraine. Ucapan ini cuba menyatukan penyokong, menakut-nakutkan Washington dan memberi amaran kepada negara-negara lain bahawa konflik ini boleh menjadi tidak terkawal. Pada masa yang sama, ada satu perkara penting. Sehingga kini, tiada pengesahan bebas mengenai pergerakan sebenar tentera Chechen ini. Dan baik Moskow maupun pihak berkuasa Chechnya belum mengumumkan secara rasmi keputusan untuk menghantar unit ke wilayah Iran. Walaupun begitu, penyebaran mesej ini sahaja sudah memberi kesan kerana ia menambah tekanan terhadap perang yang dikelilingi oleh ketakutan, perhitungan dan propaganda. Iran mahu meyakinkan dunia bahawa pencerobohan melalui darat akan menjadi satu kesilapan bersejarah bagi Amerika Syarikat. Iran mahu menyampaikan idea bahawa tanah Iran bukan sahaja akan menjadi medan perang yang sukar, tetapi juga satu perangkap yang mampu menarik pejuang-pejuang baru, mencetuskan kekacauan di Teluk dan memperdalam krisis tenaga global. Dan amaran ini bukanlah muncul tanpa sebab. Kajian yang dikumpulkan oleh Washington Post menunjukkan bahawa majoriti rakyat Amerika menolak penghantaran tentera darat ke Iran. Manakala Sekutu Barat kini hanya membincangkan misi pertahanan untuk pasca perang di Hormuz dan bukannya penglibatan secara langsung dalam konflik semasa. Dalam erti kata lain, Teheran cuba mengambil kesempatan tepat pada titik paling sensitif Washington, iaitu ketakutan untuk terlibat dalam perang darat yang mahal, panjang dan sangat memudaratkan dari segi politik. Jika AS benar-benar melangkaui garisan itu, perang akan berubah ke tahap yang berbeza.